Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama lagi insya-Allah dalam tadabbur surah As-Saff untuk siri yang ke-7, dan kita baru maknanya melepasi hari Aidil Adha dan juga hari Tasyrik. Jadi mudah-mudahan jika ada tuan-tuan dan perempuan yang melaksanakan ibadah korban, ini Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai amal soleh di sisinya insya-Allah. Baik. Jadi untuk pagi ini insya-Allah kita akan melihat satu lagi ayat daripada surah As-Saff, iaitu ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitulah kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku, yang bernama Ahmad. Maka ketika ia datang kepada mereka, mereka membawa keterangan yang jelas nyata. Mereka mengatakan ini ialah sihir yang jelas nyata. Ya, baik. Jadi dalam ayat yang ke-6 ini, secara strukturnya dia adalah berkaitan dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, yang mana dia satu lagi kisah penerusan daripada kisah pada ayat yang ke-5, dengan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kisah kaum Nabi Musa. Ini Nabi Musa dengan kaumnya, yang mana mereka ini adalah orang yang beriman dengan Nabi Musa. Tetapi maknanya mereka banyak menyakiti Nabi Musa dengan perkataan, dengan perbuatan yang telah kita bincangkan pada minggu yang lalu. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lagi satu lagi kisah, iaitu berkaitan dengan Nabi Isa, namun masih lagi kepada kelompok yang sama selepas daripada Nabi Musa, iaitulah Bani Israel. Cuma kisah ini adalah kisah berkaitan dengan orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi tersebut, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini, permulaannya wa idz qala Isa bin Maryam. Ini kisah tadi kita sebut, kisah kedua selepas kisah Nabi Musa, tentang bagaimana kaumnya itu tidak mentaati seruan Rasul, supaya kita berbalik kepada tujuan asal daripada ayat ataupun surah ini. Pada permulaannya menyebutkan kepada orang beriman, ini kena beringat supaya tidak melakukan semisal hal yang dilakukan oleh kaum-kaum yang terdahulu.
Ada yang menyakiti para rasulnya dan ada yang mendustakan para rasulnya apabila para rasulnya itu menyampaikan seruan. Baik. Yang pertama, bila kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa idz qala Isa bin Maryam. Jadi dalam Al-Quran kita akan jumpa banyak perkataan Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Jadi kenapa didatangkan Isa bin Maryam? Pertamanya nak menafikan tentang Isa ini adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh orang Kristian dan orang Nasrani. Jadi ayat ini nak menafikan bahawa Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah nak menyatakan bahawa Nabi Isa ini tidak berbapa. Kerana nasab keturunan ini manusia selalunya ataupun lazimnya adalah dibinkan kepada bapa. Macam kita lah kan. Hari ini maknanya nama kita ni dibinkan kepada ayah kita kan, kepada bapa kita kan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut idz qala Isa bin Maryam, ini menunjukkan bahawa Nabi Isa tidak mempunyai bapa. Sebab itu tidak dinisbahkan kepada bapa. Dan dalam masa yang sama nak menafikan bahawa Allah itu sebagai bapa Nabi Isa. Nak menafikan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Baik. Seruan Nabi Isa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya, ini kenapa Nabi Isa menyebutkan ya Bani Israel? Tidak ada di dalam Quran Nabi Isa menyebutkan kepada Bani Israel ya qaumi. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menyebutkan sebelum ni, kita telah membahaskan tentang perkataan Nabi Isa wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi, kan, yang mana ia menunjukkan ini ada part dalam ayat Quran Nabi Musa sebutkan ya qaumi, ada part dalam ayat Quran Nabi Musa tak sebutkan, tapi Nabi Musa masih lagi memanggil kaumnya itu dengan ya qaum. Ataupun wa idz qala Musa liqaumihi, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebutkan bahawa Nabi Musa itu bercakap dengan kaumnya, menisbahkan kaum itu kepada Nabi Musa. Bahkan dalam Quran tidak ada Nabi Musa alaihissalam menyebutkan ya Bani Israel. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memanggil ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu ayat bicara Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Jadi kenapa Nabi Isa memanggil ya Bani Israel? Kerana Nabi Isa sambungan daripada tadi yang menyebutkan wa iz qala Isa bin Maryam, yang tidak berbapa, yang mana nasab keturunan selalunya dia adalah berdasarkan bapa. Kalau kita contoh di Malaysia kan, contoh kita ada nama macam-macam, nama-nama yang berbentuk panggilan ataupun gelaran lah, macam Wan, macam Said kan, dan sebagainya lah. Jadi kalau mak kan, kalau wanita perempuan, kalau dipanggil Syarifah kan, Syarifah sebagai contoh. Kalau Syarifah berkahwin dengan orang biasa, maka anak-anak tu tak dinamakan Syed ataupun Syarifah lah kan. Ini berbanding kalau bapa nama Syed, kahwin walaupun dengan bukan nama Syed, tapi anak-anak itu masih lagi ada nama Syed ataupun Syarifah kan. Jadi nak sebut nasab keturunan itu, yakni biasanya dia adalah sambungan daripada ataupun dinisbahkan kepada sebelah bapa. Jadi apabila Nabi Isa tidak mempunyai bapa, maka tak dinisbahkan kepada mana-mana kaum. Jadi nisbahkan kepada maknya. Kerana Nabi Isa tidak mempunyai bapa. Dan Nabi Isa bila tidak mempunyai bapa membawa maksud nasab keturunannya itu tidak bersambung.
dan Nabi Isa bukan daripada kaum mereka. Di dalam Quran kadang-kadang disebutkan juga perkataan kaum, tetapi kaum itu bukan semestinya bermakna penyampai ataupun rasul itu daripada nasab keturunan kaum tu. Tapi dia adalah orang luar yang mana menyampaikan ataupun diasbahat kauman. Dia maknanya menjadi kaum tu kerana dia bersama dengan mereka dalam satu tempoh. Antara contoh Nabi Lut yang mana dia bukan daripada kaum Sodom. Ini dia datang, ini menyampaikan kepada kaum Sodom. Baik. Jadi itu hikmah disebutkan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, bahawa sesungguhnya aku adalah rasul Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini satu yang menarik bila kita tengok dalam Al-Quran, yang ini memberikan penjelasan kepada kesilapan kefahaman kita waktu dulu. Saya tak pasti tuan-tuan macam mana, tapi kalau saya dulu, ini kita memahami Nabi Isa ni diturunkan kepada orang Nasrani. Sebab orang Nasrani selalu dikaitkan cerita orang Nasrani dengan dengan Trinity dan sebagainya adalah dengan Nabi Isa, hingga kan kita menyangka bahawa Nabi Isa ni turun kepada orang Nasrani. Tapi sebenarnya Quran menyatakan bahawa Nabi Isa ni bukan turun kepada orang Nasrani, tapi orang Nasrani ni mengambil daripada apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Apabila orang Yahudi maknanya meninggalkan Nabi Isa alaihissalam, dan ini tidak mengikut Nabi Isa alaihissalam, maknanya orang Nasrani yang mengambil hal tersebut. Tetapi akhirnya orang Nasrani ini juga maknanya kata mereka ini juga disesatkan oleh orang Yahudi. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan ditafsirkan al-maghdub tu adalah orang Yahudi. Dhalin tu siapa? Adalah orang Nasrani. Kenapa disebutkan orang Nasrani ni dhalin, orang yang sesat? Kerana mereka ini disesatkan oleh siapa? Maghdub, disesatkan oleh orang Yahudi. Kalau ikut sejarah agama Kristian, ini tengok yang menyesatkan antaranya Saint Paul's. Dalam kitab menyebutkan tentang Paul's, yang mana dia pura-pura masuk ke dalam agama Kristian, dia yang maknanya menyesatkan. Dia ada Injil Barnaba dan sebagainya lah, Injil-Injil yang menunjukkan kepada kepada penyelewengan ayat-ayat asal yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik. Jadi Nabi Isa juga diturunkan ataupun Nabi Isa juga diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum, ini khusus kepada Bani Israel, tapi maknanya apabila mereka menolak, maknanya ia disambut oleh orang Nasrani daripada maknanya kaum selepas daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan sama seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Musa sebelumnya, Anni Rasulullahi ilaikum, disebutkan sama seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. So apa tugas Nabi Isa? Maka disebutkan di sini ada dua tugasan Nabi Isa, iaitu musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Baik. Ada dua tugas Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama adalah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yakni membenarkan apa yang ada isi kandungan daripada Taurah, dan juga membawa berita gembira. Dan berita gembira itu apa? Ya, ini akan datang seorang rasul yang mana selepasku, iaitulah namanya adalah Ahmad. Baik. Jadi yang pertama tugas Nabi Isa ini adalah membenarkan isi kandungan Taurat.
Cuma persoalan kalau kita tengok dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat yang ke 50. Sekejap kita tengok. Ali Imran pada ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa liuhilla lakum ba'da allazi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Surah Ali Imran ayat yang ke-50. Jadi kalau kita tengok di sini, baik, terima kasih buat. Jadi kita tengok di sini, ayat di sini berbeza dengan ayat surah As-Saff ini adalah dari sudut yang pertamanya. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala sebut wa li uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum, dan aku datang untuk menghalalkan sesuatu yang mana sebelumnya diharamkan kepada kamu. Kan? Jadi kenapa ada dua perbezaan ini? Jadi kata para ulama, pertamanya adalah ayat di dalam surah As-Saff ini adalah ayat mujizah, ayat yang ringkas, dan juga ia menunjukkan kepada pengenalan, permulaan dari sudut apabila Nabi Isa bertemu dengan Bani Israel. Dia ini first kali Nabi Isa bagi tahu kepada Bani Israel, aku datang ni adalah untuk aku nak membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Sebab apa? Sebab kata Ibn Ashur, orang Bani Israel ini, mereka ini adalah orang yang sangat berpegang pada Taurat. Walaupun Taurat itu dah diselewengkan, tapi maknanya mereka berpegang betul pada Taurat. Hingga kan mereka menyangka dan beranggapan tidak mungkin di dalam Taurat itu ada nasakh. Tidak mungkin adanya nasakh ni, maknanya ada hukum yang dihapuskan dan dibawa hukum baru. Tak mungkin bagi mereka. Tak mungkin adanya nasakh di dalam Taurat. Maka pada permulaan, sebab kita tengok tasyriat pun memang sifatnya adalah sifat tadarruj, sifat yang maknanya step by step. Jadi maknanya first kali ayat dalam surah As-Saff ini datang, yakni sebagai permulaan. Nabi Isa bagi tahu, aku datang ni nak membenarkan apa yang ada dalam Taurat, dan aku nak bagi tahu tentang Rasul selepas aku adalah Ahmad. Maka selepas daripada itu dah bersama dengan mereka, maka barulah Nabi Isa menyebutkan musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa li uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum. Dalam surah Ali Imran ayat 50. Baik, cuma persoalannya, kalau kita tengok secara zahirnya, seolah macam ada kontradik. Kata nak membenarkan apa yang ada dalam Taurat, tetapi boleh pula mengubah hukum-hukum yang ada dalam Taurat, seolah menafikan pula hukum yang ada dalam Taurat. So macam mana kita nak gabungkan antara dua kefahaman ini? Maka kata Ibn Ashur, membenarkan secara keseluruhan tidak bermakna tidak ada perubahan langsung. Sebagaimana kita hari ini kita beriman dengan membenarkan Taurat dan juga Injil yang mana turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tetapi syariat antara Nabi Musa dan Isa dengan syariat kita banyak tak berubah banyak. Jadi membenarkan itu tidak semestinya membawa maksud ia tidak boleh berlaku perubahan langsung. Bahkan kalau hukum yang datang selepasnya itu telah menasahkan hukum yang sebelumnya, maka itulah bukti bahawa pembenaran, yakni kedua-duanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia sesuai dengan sifat keadaan manusia pada ketika itu, maka hukum pun boleh jadi berubah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi. Jadi itu yang pertama, tugas Nabi Isa alaihissalam, yakni membenarkan isi Taurat dan juga mengubah beberapa hukum, ataupun bukan mengubahlah, mengubah beberapa hukum yang mana Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan, yakni diubah dari sudut perkara-perkara yang diharamkan. Baik. Yang kedua, memberikan kabar gembira.
akan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, yang mana kalau kita tengok dua perkara ini, kan, adalah dua perkara yang mana yang akan membetulkan ataupun yang akan membimbing orang-orang Yahudi ini kepada kebenaran. Maknanya bila Taurat diselewengkan, kan, jadi mereka pun maknanya hidup dalam keadaan umbang-ambing, dalam mengikut maknanya ni orang-orang agama yang melampau, yang menjual isi kandungan kitab, kan. Jadi datangnya Nabi Isa, kan, untuk menjadi penyelamat. Tapi penyelamat itu yang pertama pada waktu Nabi Isa ada adalah mengikut kepada Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi dia tak terhenti sekadar itu. Nabi Isa kata tak terhenti sekadar ni. Sebab boleh jadi dan memang pun terjadi selepas daripada Nabi Isa, maka Injil juga akan diubah. Maka Nabi Isa bagi tahu tentang penghabisannya. Siapa, the last prophet yang akan datang kepada kamu, yang kamu perlu beriman dengannya, iaitulah Nabi SAW, yang akan menjadi pemimpin kamu yang terakhir. Walaupun dia bukan daripada kalangan kamu, yakni bukan daripada kalangan Bani Israel, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, ini bukan daripada keturunan kamu. Jadi nak sebutkan kepada kita bahawa dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan kepada Bani Israel ataupun kepada orang Yahudi tentang bagaimana mereka telah mengetahui jalan untuk mencapai kebenaran. Dan kita tengok dalam surah Al-Kahfi sebagai contoh, antara asbabun nuzul dalam surah Al-Kahfi, kan, iaitu apabila orang musyrikin Mekah pergi bertemu dengan orang Yahudi Madinah. Jadi mereka tanya orang Yahudi di Madinah, tanya, macam mana, apa lagi yang kami nak tanya kepada Muhammad ni. Jadi dengan maksud bukan nak tanya nak tahu, tapi maknanya nak membuktikan bahawa Muhammad ni salah. Jadi orang Yahudi ni, pendeta Yahudi kata apa? Jadi mereka kata tanyakan Muhammad tentang pemuda-pemuda yang hilang, kan, setelah masuk ke dalam gua, yang hilang selama beberapa tahun. Dan tanyakan Musa tentang Zulkarnain, ataupun tanya tentang raja yang mana menguasai timur dan barat, dan tanya tentang ruh. Maka dijawab dua persoalan, kan, di dalam surah Al-Kahfi. Jadi nak sebutkan, makna kata pendeta-pendeta Yahudi ni, mereka dah ada cara untuk maknanya nak pastikan Nabi SAW itu adalah benar ataupun tak benar. Dan setelah terbukti benar pun, bahawa maknanya bila ditanyakan kepada Nabi dan Nabi SAW menjawab ni, jadi menunjukkan benar bahawa Nabi SAW itu adalah Nabi. Tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Nabi SAW. Dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Yakni mereka yang diberikan, yang kami berikan, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka kitab, ya'rifunahu, sangat mengenali dia, yakni mengenali Nabi SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, yakni kenal Nabi tu bukan kenal sikit-sikit, tapi macam kenal anak, tahu rupa, bentuk, macam mana keadaan, namanya, sebab dah disebutkan dalam kitab-kitab. Ini jalan-jalan untuk mencapai kepada kebenaran itu dah ada. Tetapi maknanya ini nak sebutkan kepada kita tentang orang-orang yang kufur dan juga ingkar. Itu adalah apabila orang yang mana telah sampai kepadanya kebenaran, tetapi dia masih lagi menolak kebenaran tersebut. Baik. Jadi kalau kita tengok, saya tulis di sini, yang kedua, poin yang kedua, ia ini
ayat musaddiqan lima dan juga wa mubashiran ini dia tidak datang dalam bentuk rafa'. Ini kalau tuan-tuan belajar sikit berkaitan dengan bahasa Arab, ini dalam bab i'rab. I'rab, kita ada rufu', kita ada nasab, mansub, dan kita ada majrur, jar. Jadi rufu' ini dia kebiasaannya adalah apabila pada ayat yang ada fa'il dan juga fi'il. Ini pembuat dan juga perbuatan. Maka disebutkan dengan rufa'. Kenapa dalam ayat ini, dalam bahasa yang mudah, apa perbincangan, isunya ialah kita nak bincangkan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan musaddiqul lima baina yaday? Ada ayat kan sebut tentang musaddiqul lima baina yaday. Kenapa tak disebutkan wa mubashshirun birasulin? Ini kenapa tidak datangkan dengan rafa'? Sebab musaddiqun ini adalah fa'il, orang yang membuat. Aku datang untuk sebagai orang yang membenarkan, sebagai orang yang menyampaikan berita. Kenapa tidak didatangkan dalam bentuk fa'il dengan apa nama i'rabnya itu adalah rafa'? Tanda-tanda rafa' ni adalah dhammah lah. Tanda rafa' adalah dhammah. So isunya, jadi saya tak bincangkan lebih panjang tentang maknanya tentang nasab, rafa' dan semua ni sebab mungkin supaya kita dapat bersama dalam perbincangan ini. Tapi isunya adalah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak datangkan dalam bentuk pembuat, orang yang membuat itu dengan asalnya, tapi Allah datangkan dalam bentuk mansub. Mansub ni bil fathah, iaitu dengan membawa maksud keadaan. Okey. Apa beza apabila Allah datangkan dengan rafa' dengan datangkan dengan mansub? Bezanya adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala kalau mendatangkan dengan rafa', maknanya dia membawa maksud pemberitahuan. Pemberitahuan yang mana pemberitahuan itu adalah diberitakan oleh Nabi Isa sendiri. Nabi Isa maknanya dia kata, aku ini adalah akan membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan aku ini adalah orang yang mana menyampaikan berita gembira. Yakni pemberitahuan itu datangnya daripada Nabi Isa sendiri. Tapi bila disebutkan dengan mansub, maknanya dia adalah i'rab dia itu makna membawa masuk hal. Hal ini maknanya keadaan. Ini keadaan datangnya Rasul itu adalah dengan diamanahkan dengan dua tugasan ini. Dengan maksud tugasan itu yang pertama, maksudnya apa? Yang pertama nak sebutkan, setiap Rasul itu datang ada tugasan-tugasannya yang telah ditetapkan oleh yang menghantar Rasul itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan Rasul ini, maknanya mereka memilih, aku nak buat tugasan ni, nak buat tugasan ni. Tetapi menunjukkan bahawa benarnya para Rasul ini adalah kerana mereka itu dihantar ataupun diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang bagi tahu keadaan Rasul itu apabila mereka diutuskan, maka mereka ini diutuskan dengan dua tugasan ini. Boleh faham tak agak-agak? Yang ini bezanya. Isu yang kita nak bincangkan adalah ini Allah Subhanahu Wa Taala tak datang dalam keadaan rufu' kerana nak menunjukkan bahawa keadaan datangnya Rasul itu adalah kerana mereka diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mereka sendiri sebut, sebab ada orang kan, kalau dia mengaku dia Rasul kan, dia kata saya datang ni ada wahyu. Ini apa bukti makna kata dia mendapat wahyu? Dia mendakwa dia mendapat wahyu dan dia mendakwa bahawa dia adalah nabi. Boleh jadi. Tapi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak menghilangkan syak tentang Nabi Isa ini adalah seorang nabi, dan bahawa nak membenarkan bahawa Nabi Isa ini adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala datang dalam bentuk mansub dengan menceritakan keadaan diutuskan para nabi itu adalah dengan dua tugasan. Harap boleh jelas. Baik. Yang ketiga adalah maknanya kita nak sebutkan tentang musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Jadi min di sini membawa maksud, ada dua maksudnya, iaitu membawa maksud penjelasan ataupun sebahagian. Penjelasan macam mana tabyin, ia ini menunjukkan kepada Nabi Isa datang untuk membenarkan apa yang ada, yang telah dijelaskan di dalam Taurat. Ini memberikan penjelasan lagi tentang apa yang ada di dalam Taurat. Ataupun sebahagian maknanya membenarkan sebahagian yang ada dalam Taurat dengan maksud ada sebahagian yang lain hukumnya telah berubah. Itu maksudnya. Baik. Adapun min pada ayat potongan ayat kedua, dia adalah bertujuan disebut sebagai ibtidaiyah lil ghayah, iaitu wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang mana aku akan memberitakan satu berita gembira seorang rasul yang akan datang bermula daripada selepas aku. Ini menunjukkan kepada tujuan yang jauh. Yang ini selepas daripada Nabi Isa tidak akan ada lagi rasul, melainkan akan datang iaitulah rasul yang terakhir, inilah Nabi SAW. Ini disebut sebagai min ibtidaiyah, permulaan. Saya selalu sebutkan kita nak bezakan min ni pada contoh dalam hadis lah, apa efek dia apabila kita memahami min tu apa. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan tentang puasa sebelum ni kan, kita puasa man sama Ramadan summa atba'u sittan min Syawal. Apa makna min di sini? Ini kita dalam mazhab Syafi'i kita kata min ini adalah tab'id, ini sebahagian. Maka kita pun disunatkan berpuasa puasa 6 di dalam bulan Syawal. Ada sebahagian mazhab yang lain antaranya Maliki, min ini membawa maksud ibtidai, permulaan, maknanya kita lepas puasa 30 hari bulan Ramadan, bermula bulan Syawal, puasalah berapa hari pun. Kemudian puasalah sambung Zulkaidah ke, sambung Zulhijjah ke. Jadi mulanya itu adalah pada bulan Syawal. Beza tak? Beza. Walaupun min itu sama, tapi apabila dipahami dengan pemahaman berbeza, maknanya dia ada khilaf dari sudut hukum. Jadi pentingnya memahami huruf-huruf jar. Jadi di sini bukan nak sebutkan kepada penjelasan ataupun sebahagian, tapi nak sebutkan ibtidai. Ini selepas daripada aku, bermula daripada selepas aku tak ada dah rasul yang lain, hinggalah akan datang rasul yang terakhir, iaitulah Nabi SAW. Baik. Kemudian apa yang menariknya di sini kita nak lihat, ia ini apa perbezaan di antara Ahmad dan juga Muhammad. Baik. Apa beza antara Ahmad dan juga Muhammad? Kenapa Nabi Isa alaihissalam menyebutkan min ba'di ismuhu Ahmad? Kenapa Nabi Isa tak sebut min ba'di ismuhu Muhammad? Kan? Ya, ada hadis dalam Sahihain yang mana Nabi SAW menyebutkan daripada Jabir ataupun daripada Jubair ibn Mut'im. Nabi SAW menyebutkan wali khamsatu asma'in, yakni bagi aku ada 5 nama. Ana Muhammadun wa Ahmadu, aku adalah Muhammad dan juga Ahmad. Wa anal mahiyul ladzi yamhu Allahu bil kufr. Wa anal hashirul ladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Wa anal aqib. Apa maksudnya? Aku mempunyai 5 nama. Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Aku juga adalah Al-Mahi. Al-Mahi ni maksudnya penghapus
Apa maksud penghapus ini? Iaitu yang mana disebabkan aku, yakni disebabkan Nabi SAW, maka menghapuskan Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan kekafiran ataupun kekufuran. Ini melalui perantaraan. Dan wa anal hasyirul ladzi yahsyurun nas. Aku juga adalah penghimpun yang mana manusia akan berhimpun di bawahku. Ini menunjukkan bahawa semua umat yang datang selepas daripada Nabi SAW akan beriman dengan Nabi SAW. Hatta Nabi Isa di akhir zaman pun ketika mana turun akan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan aku juga adalah al-aqib, iaitu tidak ada lagi orang yang ataupun Nabi setelah daripada aku. Jadi ini nak sebutkan dalam riwayat ini, dalam riwayat Bukhari, nak sebutkan bahawa Nabi SAW sendiri menyatakan Nabi ini ada nama Ahmad dan Muhammad. So tak ada masalah lah kita nak kata Ahmad ke Muhammad ke, sama aja. Dari sudut maknanya nama tu membawa maksud yang terpuji, sama je lah. Cuma kalau kita melihat lebih detail tentang beza antara Ahmad dan Muhammad ni, ada bezanya. Apa beza antara Ahmad dan Muhammad? Baik, ni kata Sya'rawi, Syekh Sya'rawi, dia menyebutkan bahawa beza antara Ahmad dan Muhammad ni antaranya adalah Ahmad ni dua-duanya membawa maksud orang yang terpuji, tapi bezanya adalah dari sudut bagaimana orang tu terpuji. Ahmad ni orang itu dia terpuji disebabkan dia, karakter dia itu adalah karakter yang banyak memuji ataupun yang menyebarkan pujian kepada sesuatu yang lain, kepada zat yang lain. Dalam konteks Nabi SAW, maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada manusia yang lain. Dia menyebarkan pujian-pujian. Manakala Muhammad adalah orang yang terpuji kerana dia dipuji. Maknanya Nabi sendiri dipuji daripada zat yang lain, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga daripada manusia. Sebab itu kalau kita tengok syarah kepada hadis yang kita sebutkan tadi dalam sirah, disebutkan orang bertanyakan kepada Abdul Muttalib, sebab yang menamakan Nabi SAW ni adalah Abdul Muttalib. Apabila Nabi SAW dilahirkan, Abdul Muttalib telah melakukan akikah ke atas baginda dan menamakan Nabi SAW Muhammad. Jadi apabila ditanyakan kepada Abdul Muttalib, kenapa engkau memberi namanya Muhammad, yang mana bukan nama nenek moyang, sebab nama Muhammad tidak pernah ada sebelum daripada nama Nabi SAW. Tak pernah ada orang nama Muhammad. Maka jawabnya apa? Aku ingin agar Allah Subhanahu Wa Taala memujinya di langit dan manusia memujinya di bumi. Dengan maksudnya apa? Dengan maksudnya pujian ataupun Muhammad itu, dia menjadi orang yang terpuji bila orang memujinya. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala memujinya ataupun manusia memujinya. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Ketika mana Nabi Isa alaihissalam menyebutkan ayat ini dalam surah As-Saff ini, Nabi Isa dengan Nabi SAW berapa tahun jarak dah? Lebih kurang dalam 500 tahun lebih. Sebab Nabi SAW lahir pada tahun 570 Masihi, tak silap. Jadi maknanya Nabi ini selepas daripada Masihi, maknanya selepas daripada kelahiran Nabi Isa lah, lebih kurang dalam 500 tahun lah. So Nabi Isa menyebutkan sesuatu ataupun nama Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW belum ada lagi. Jadi kalau Nabi SAW belum ada, macam mana orang nak puji dia? Macam mana manusia nak puji dia? Memang Allah Subhanahu Wa Taala boleh puji sebab Allah tahu bahawa akan datang. Tapi dari sudut manusia nak memuji, yakni dia terpuji kerana ia dipuji, maka tak boleh nak memuji seseorang yang tak ada, yang belum ada. Tetapi kalau nak meletakkan karakter pengharapan kepada seseorang yang akan lahir dan dia itu adalah orang yang akan menyebarkan pujian, dia itu adalah orang yang akan banyak memuji, yakni menunjukkan, saya tulis di sini, karakter yang diharapkan. Yakni dengan maksud
Macam contohlah kita ada anak kan, contoh kita mengandungkan anak. Jadi kita mengharapkan anak kita ni jadi sekian-sekian. Karakter yang diharapkan. Tapi makna Nabi SAW bukan sekadar diharapkan. Selepas daripada tu makna pembuktian karakter, makna terpuji itu memang disebutkan. Ini disebutkan dengan nama Muhammad. Bukti karakter pada Nabi SAW itu terpuji dengan nama Ahmad dan juga Muhammad. Jadi Nabi Isa menyebutkan nama Ahmad sangat tepat. Al-Quran memilih perkataan Ahmad bukan Muhammad. Kerana Nabi Muhammad tak wujud lagi. Sebab kisahnya adalah kisah di atas lisan Nabi Isa. Maka Nabi Isa menyebutkan perkataan Ahmad. Dan Ahmad ini adalah mubalaghah. Yang ini daripada perkataan Hamid. Hamid ni pemuji. Tapi pemuji itu boleh jadi sekali. Tapi bila disebutkan Ahmad, maknanya dia pujian-pujian yang banyak. Menyebarkan pujian yang banyak. Sama dengan Muhammad. Kalau kita sebut Mahmud, itu juga maknanya yang terpuji. Tapi mungkin yang terpuji disebabkan sekali saja dipuji. Tapi bila disebutkan Muhammad, maka ia terpuji berterusan terpuji dan banyak pujian-pujian kepada Nabi SAW. Satu lagi sifat Ahmad. Bila kita sebutkan Ahmad, pujian yang bersangatan. Terima kasih. Ahmad, dia juga membawa maksud isim tafdil. Yang ini contoh kita kata akbar. Fulan akbar min fulan. Seorang ini lebih besar daripada seorang. Macam dalam Quran Allah sifatkan Quran sebagai yahdi lillati hiya aqwam. Ini aqwam itu sifatnya apa? Yang lebih betul. Apa makna lebih betul? Yang ini Quran lebih betul, antara maksudnya lebih betul daripada kitab-kitab Samawiyah yang terdahulu, Taurat, Injil dan sebagainya. Jadi Ahmad ini lebih terpuji daripada siapa? Yang ini menunjukkan bahawa tidak ada pembandingan, tidak ada tandingan. Sebagaimana Quran yang tidak ada tandingan dari sudut benarnya membawa hidayah, maka Nabi SAW disebutkan Ahmad, nak sebutkan kepada orang yang mana mendengar, ini Bani Israel dan juga orang Nasrani yang mengikutinya selepas itu, tidak ada orang yang lebih banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala melainkan daripada Nabi SAW. Dalam keadaan itu Nabi SAW tidak menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya anak. Orang Nasrani ni dia mula memuji Allah dan juga memuji Nabi Isa. Mereka banyak memuji, tapi memuji mereka kepada Nabi Isa itu sampai tahap mempertuhankan. Itu yang berbahaya. Ini kita bukan tak mau puji orang soleh. Kita bukan tak mau maknanya memuji Nabi SAW. Tapi kita meletakkan setiap daripada seseorang itu pada kedudukannya. Yang mana sudah tentu kedudukan Nabi SAW adalah kedudukan yang tertinggi. Dan hatta Nabi SAW pun menyebut dalam hadis, jangan jadikan aku sebagaimana orang Nasrani, yang ini mempertuhankan Nabi Isa AS. Kan? Mana sifat terpuji, nak sebut tentang puji memuji Allah Subhanahu Wa Taala ni, tidak ada orang yang lebih hebat dan tidak ada bandingannya daripada Nabi SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada juga yang paling terpuji sehingga sekarang ini dipuji bila kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga para malaikat juga memuji Nabi SAW. Tidak ada pujian yang banyak dan juga berterusan melainkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So nampak hikmah kenapa datangnya perkataan Ahmad pada ayat ini berbanding perkataan Muhammad. Dan satu lagi saya nak bawa lagi perbincangan. Kita tengok perkataan Muhammad ni telah membawa makna pujian yang banyak, pujian yang berterusan. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi SAW dalam Quran. Dalam Quran disebutkan nama Nabi SAW Muhammad ni ada disebutkan 4 kali je dalam Quran. Yang lain semua Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rasulullah ataupun ya ayyuhan nabi. Dan bagaimana pula Allah Subhanahu Wa Taala memanggil nabi lain?
di dalam Quran. Allah kata apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Ibrahim yang disebut Khalilullah, Allah panggil macam mana? Wa nadainahu an ya Ibrahim. Allah panggil Nabi Musa, ya Musa innahu anallah. Nabi Isa, iz qala Allah ya Isa bin Maryam. Allah panggil dengan nama Nabi. Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebab nama ni macam orang panggil kita dengan nama kita, itu pun dah menunjukkan kepada sesuatu yang terpuji, yang tinggi. Sebab itu disebut dengan asma'. Ini sesuatu yang terpuji, yang tinggi. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, tak ada Allah Subhanahu Wa Taala panggil ya Muhammad. Dalam Quran tak ada. Allah tak panggil nama Nabi SAW dengan Muhammad, ya Muhammad. Allah panggil apa tadi kita sebut? Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabi. Sebab apa? Sebab maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan maknanya kehormatan dan juga kedudukan yang tinggi kepada Nabi SAW. Bahkan kalau kita tengok betapa maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi SAW. Kalau kita tengok orang-orang yang menentang para rasul terdahulu, mereka panggil apa kepada rasul mereka? Sudah tentu mereka panggil dengan nama, kan? Macam dalam surah Al-A'raf kita tengok kita sebut orang-orang yang menentang para rasul ni, dia akan panggil nama rasul tu. Allah sebut dalam Quran. Tapi nak tanya orang Quraisy, orang musyrikin ni panggil apa kepada Nabi SAW? Sudah tentu panggil nama. Tapi tak ada dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut atas lisan orang musyrikin, ia ini tentang sebutan mereka panggil nama sahaja kepada Nabi SAW. Jadi kita nak tengok betapa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi SAW, walaupun dengan namanya itu, walaupun nama itu sebenarnya telah membawa maksud yang terpuji, tapi Allah tak sebut panggilan itu dengan nama. Allah sebut nama Nabi SAW dalam Quran ada 4. Tapi tengok macam mana Allah panggil. Wa ma Muhammadun, sebutkan perkataan Muhammad, tapi illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rasul, kecuali datangnya dengan apa karakter, iaitu rasul. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah. Yang ini bukanlah Muhammad itu bapa kepada sesiapa daripada kalangan kamu, tapi adalah Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Bila Allah datangkan nama Muhammad pun dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan karakter yang bersama dengan nama tersebut, iaitu Rasul. Sekali sahaja dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama Nabi SAW tanpa menyebutkan karakter ataupun Rasul, tugasannya. Wallazina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nazzala ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dalam surah apa? Dalam surah Muhammad. Kenapa Allah tak sebutkan dengan Rasul? Kerana dalam surah Muhammad ni dia cerita tentang orang munafik ni di Madinah ni, mereka ada problem dari sudut apabila Quran menyatakan sesuatu, mereka okey. Sebab mereka kata ini kalam Allah, kalam Tuhan. Tapi bila Nabi SAW menyebutkan, ini mereka rasa ragu, betul ke tak ni? Nabi ni dari sudut fizikalnya manusia ni macam kita je. Jadi mereka rasa apa yang Nabi sebutkan berkaitan Quran itu yang valuable. Ini nak sebut tentang Quraniyun, orang yang berpegang pada Quran ni bukan zaman ni. Zaman dulu orang munafik pun macam tu je. Kerana bagi mereka Quran je. Apa yang Nabi sebut tu maksudnya tak boleh dipertikaikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut title Rasul ini sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak kita faham bahawa Nabi SAW bukan hanya Rasul yang menyampaikan wahyu, tapi Nabi SAW adalah Rasul dari semua sudut. Ini role model dari semua sudut, karakternya, attitude-nya, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana apa yang dia cakap, semua itu adalah menunjukkan kepada kerasulan. Maka sebab itu Allah kata apa? Bima nazzala ala Muhammadin wa huwal haqqu, dan dia adalah benar pada setiap sudut kehidupan Nabi SAW. Bukan sekadar pada Rasul yang kamu anggap dia Rasulnya ni menyampaikan wahyu, tapi semua perkataan dia, perbuatannya itu adalah benar. Pun kita tengok ayat itu tetap maknanya nak memuliakan Nabi SAW.
Jadi kita tengok betapa besarnya maknanya kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita tengok dalam Quran pun tidak ada orang yang mana boleh mempertikaikan Nabi SAW kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana nak mengkritik Nabi SAW pun, maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat bersifat lembut. Kadang-kadang tak tuju secara direct macam surah Abasa wa Tawalla. Telah bermasam muka ia. Allah tak sebut directly kepada Nabi SAW. Ini betapa maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat maknanya meletakkan kedudukan Nabi SAW itu begitu tinggi. Dalam ayat yang saya nak sebutkan, contoh paling mudah ayat berkaitan dengan kiblat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kita sangka Allah Subhanahu Wa Taala ubah kiblat ni sebab apa? Adakah semata-mata syariat ni nak ubah kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram? Ya betul memang syariat, tapi Quran kata apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah melihat kamu toleh ke langit. Yang ni Nabi SAW toleh ke langit. Nabi SAW tak berdoa pun, tak meminta pun untuk maknanya nak tukar kiblat tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah sangat sensitif dengan apa yang Nabi SAW rasa. Allah kata apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami alihkan kiblat itu untuk apa kamu rasa redha. Untuk redha Nabi, rasa tenangnya Nabi SAW itu Allah ubah kiblat. Jadi nak sebutkan kita ni, kita buat sesuatu amalan, maknanya sesuatu perkara untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengubah kiblat untuk apa? Yakni Nabi SAW merasa redha dan juga dari sudut rasa tenang. Jadi nak sebut betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kedudukan Nabi SAW. Dan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada seluruh sahabat Nabi SAW, keluarga Nabi SAW. Yang ini melihat Nabi SAW itu sebagai Rasul terlebih dahulu sebelum melihat dia ayah kamu, dia kawan kamu dan sebagainya. Sebab tu kita tengok para sahabat dan juga anak Nabi SAW sebut apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala mendidik supaya melihat Nabi itu adalah Rasul dulu. Sebelum daripada bapa kamu ke, sebelum daripada kawan kamu yang berhijrah sekali ke, ataupun sebahagian yang lain. Bahkan kalau kita tengok dalam Quran, apabila ada orang yang memanggil nama Nabi SAW dengan namanya, dengan nama, walaupun nama itu adalah nama yang maknanya mulia, dengan nama dengan maksud untuk maknanya memperlekehkan. Sebab ayat ini, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum. Saya tak bacakan sebab kita kesutukan waktu, tapi ayat ni dalam surah Al-Hujurat. Ini dalam ayat ni dia ada beberapa sebab nuzul. Antaranya adalah menyatakan ada orang Arab, ada orang Arab yang baru masuk Islam, sebab surah ini adalah surah yang ujung-ujung Nabi SAW berada di Madinah. Ini ada ketua-ketua kumpulan kaum-kaum kabilah ni, apabila mereka masuk Islam, yang ni kaum-kaum mereka juga masuk Islam sekali. Jadi mereka rasa, oh aku ni telah orang kata apa, telah memberikan madu'u lah contohnya kepada Nabi SAW. Disebabkan aku masuk Islam, ramai orang masuk Islam. Jadi mereka nak maknanya Nabi layan mereka ni sebagai orang yang ada kedudukan. Jadi ni orang-orang yang barulah yang maknanya masuk Islam, yakni pada hujung-hujung Nabi SAW hidup. Jadi mereka buat apa? Antaranya bila mana mereka datang berjumpa dengan Nabi SAW di kamar-kamar hujurat bilik Nabi SAW, mereka panggil, ya Muhammad ukhruj lana, wahai Muhammad keluarlah kepada kami. Para sahabat yang awal memang tahu sangat dari sudut adab dengan Nabi SAW. Tapi orang yang baru ni, maknanya mereka baru nak belajar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada orang yang macam ni, yang menyebut dengan nama Nabi SAW, dengan panggilan, dengan maksud tidak menghormati Nabi SAW. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu.
La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Jangan kamu mengangkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak tafsirannya, tapi antaranya adalah dengan mengangkat suara, panggil dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud rasa diri kamu itu lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu kuatkan suara, ya Muhammad ukhruj lana, keluar dengan kepada kami. Maka Allah kata antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amal-amal kamu itu boleh terhapus pahalanya dalam keadaan kamu tidak sedar. Jadi nak tengok betapa Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Dari sudut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, nama aja Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sambung balik pada ayat. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Iaitu apabila dia datang kepada mereka dengan membawa penerangan, membawa penjelasan. Baik. Jadi dalam ayat ini dia boleh ditafsirkan kepada dua. Falamma ja'ahum, apabila dia datang kepada mereka, dia itu boleh jadi Nabi Isa kerana ayat itu berkaitan dengan Nabi Isa, dan dia itu juga boleh jadi Nabi SAW kerana Nabi Isa sedang menceritakan tentang Nabi SAW. Jadi ulama kata, antara Ar-Razi menyebutkan boleh maksud kedua-duanya. Kerana kedua-duanya pun ketika mana telah datang kepada kaum ataupun datang kepada orang yang akan disampaikan kepada mereka, maka kedua-duanya pun didustakan. Falamma ja'ahum bil bayyinat, Nabi Isa menyembuhkan penyakit, menghidupkan yang mati, kan, dibawa keterangan, maknanya daripada kecil boleh bercakap, kan. Ini berbagai bentuk bayinat, penjelasan. Tetapi apa yang berlaku dalam suratul Maidah, Allah Subhanahu wa taala sebut wa iz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayyinat faqala allazina kafaru minhum in haza illa sihrun mubin. Yani macam mana pun bawa penjelasan, pembuktian tentang kenabian Nabi Isa, bawa ayat itu cerita tentang Nabi Isa, maka mereka tetap akan mengatakan haza illa sihrun mubin. Dan ayat ini juga boleh jadi kepada Nabi SAW. Falamma ja'ahum bil bayyinat. Ini ketika mana Nabi SAW, sebab ceritanya Nabi Isa menyebutkan tentang Nabi. Ba'dismuhu Ahmad. So Ahmad ini, Nabi SAW itu adalah orang yang akan membawa akan membawa ja'ahum bil bayyinat, akan membawa penjelasan dan bukti, tetap juga akan didustakan. Wa qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin. Dalam surah Sahabat ayat 43. Ini ayat itu konteksnya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat itu boleh difahami dengan kedua-duanya sekali. Boleh jadi yang membawa penjelasan itulah Nabi Isa, boleh jadi yang membawa penjelasan itu adalah Nabi SAW. Kerana dalam Quran memang disebutkan kedua-duanya didustakan dengan perkataan yang sama, sihrun mubin, sihir yang nyata. Baik. Jadi kalau kita tengok ayat ini, ayat 2 hingga 6 ini, kita balik kepada perbincangan kita sebelum ini. Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tengok sedang menyusun tentang 3 golongan daripada ayat-ayat ini, yang mana ketua kepada orang yang banyak memuji, yang kita sebutkan tadi, Ahmad, yang akan menyebarkan pujian. Surah ini kan bermula dengan tasbih, ini dengan pujian, adalah Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan pada ayat yang kedua. Ayat ketiga Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Ini tentang orang yang beriman daripada kalangan kaum Nabi SAW. Sebab dalam permulaan surah As-Sahabah Allah Subhanahu Wa Taala sebut sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi fis sama, yakni semuanya, yakni bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bulan, bintang, langit, malaikat dan sebagainya. Wa ma fil ard, yang berada di atas muka bumi. Ini mereka ini ada kumpulan-kumpulan
Kumpulan pertama, orang yang mana beriman daripada kalangan Nabi SAW. Yang Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Kemudian yang kedua, kaum daripada Nabi Musa. Mereka ni memuji Allah Subhanahu Wa Taala tapi pada hal yang tertentu, keadaan yang tertentu. Yang ketiga, yang mendustakan risalah. So kalau kita tengok tiga kumpulan ini kaitannya dengan permulaan surah As-Saff ini. Ini kumpulan pertama, orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan tau'an wa ikhtiaran. Ini mereka ini memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pilihan mereka. Mereka memilih untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan jihad, maka sepatutnya mereka terus memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berbalik. Itu peringatan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat kedua, ketiga. Kemudian ayat yang kelima disebutkan orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala tapi apabila disuruh ataupun ditimpa sesuatu, macam Bani Israel, yakni ketika mana ada bersama dengan Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa, mereka beriman Nabi Musa itu sebagai nabi. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kadang-kadang maknanya bila Nabi Musa contoh pergi naik Bukit Tur kan. Jadi turun, yakni mereka menyembah patung. Tapi ketika mana ada Nabi Isa, mereka memuji Allah dengan maksud mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada banyak siri dari sudut mereka, sekejap puji, sekejap tak, sekejap puji, sekejap tak. Dan ada pula golongan yang ketiga tadi yang mendustakan risalah, yakni orang-orang ini mereka langsung tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak pilih yang mana? Adakah maknanya mungkin kita insya-Allah tidak termasuk daripada golongan yang ketiga, tapi adakah cukup sekadar kita berada pada golongan yang kedua, memuji Allah Subhanahu Wa Taala apabila disuruh untuk memuji, ada waktu event tertentu, ataupun ketika mana kita hanya ditimpa sesuatu, ataupun kita nak menjadi orang yang mana sebagaimana para sahabat yang mana memilih untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa dan juga ketika yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini ada kebaikannya. Mungkin kalau ada tambahan, ada soalan. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Ya. Dalam Quran, kadang-kadang Isa ibnu Maryam tu disebut sebagai Isa ibnu Maryam dan kadang-kadang Isa disebut sebagai Isa. Bilakah masa Isa ibnu Maryam disebut dan bilakah masa Isa tu disebut sebagai tanpa ni? Macam dalam surat Saff ni, dua-dua Isa disebut dengan ibnu Maryam. Tapi kalau dalam Baqarah ada yang ibnu Maryam, ada yang tak. Just Isa aja. Jadi adakah Ustaz? Wallahu alam. Saya yang tu kita nak kena kaji dari sudut siyak. Maknanya kita kena kumpul di manakah ayat yang disebutkan Nabi Isa ibn Maryam dan di manakah ayat Nabi Isa sahaja. So kena tengok konteks ayat itu apa dia cerita. Dan saya tak sampai kepada kajian pada itulah, so saya tak boleh nak sebutkan. Mungkin insyaAllah saya akan usahakan, mungkin pada minggu akan datang kalau saya ada jumpa perbincangannya, saya akan kongsikan, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Azrain? Baik, kalau tak ada, insyaAllah qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, suratan kepada Allah yang lemah kurang pada saya sendiri. Jadi kita tangguhlah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ini